Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apologis dan spin doktor Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berkata, takkanlah hari ni kahwin, besok nak ada anak. Di England ni dan di banyak negara Eropah ataupun di Amerika, kadang-kadang anak tu dah umur 2 tahun, 3 tahun baru dia orang kahwin tau. So bermaknanya, they get married long after their children has been born. Ini sudah menjadi satu trend baru atau budaya baru. Ada yang tak kahwin langsung pun ada. Anak dah ada dah 2, 3. So, argument tu, hujah tu tidak logik dan tidak sesuai di dalam zaman moden ini, zaman liberalism, iaitu gaya hidup ataupun way of life yang ditaja oleh Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tak terima conservative way of life ataupun Islamic way of life. Mereka menganggap atau melabelkan orang yang pegang kepada conservatism ataupun Muslim fundamentalism, Islamic fundamentalism. Ini orang yang otak dah ketinggalan zaman. Their brain is 1,000 years punya thinking. Dan mereka kutuk kalau kita mengamalkan ataupun kita propagate conservatism ataupun fundamentalism, kita dihina dan akan dipanggil Taliban, ekstremis, teroris dan sebagainya. Orang yang percaya kita kahwin dulu dan beranak kemudian adalah Taliban, ekstremis, teroris, pengganas dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita percaya kahwin dulu, beranak kemudian. Di barat tak ada dah. None of that nonsense anymore. Marry first, babies later. Dia banyak babies first dan kadang-kadang bertahun-tahun kemudian barulah mereka berkahwin. So anyhow, itu nak counter argument mereka lah. Bahawasanya takkanlah hari ni kahwin, besok sudah ada anak. That's not valid dalam dunia moden, dunia liberal, di dalam satu era zaman ataupun way of life yang dipropagate oleh Pakatan Harapan. It goes against their own doctrine of liberalism, doctrine of reject Islamic fundamentalism, menentang conservatism yang dianggap sebagai otak ketinggalan zaman. Anyhow, yang penting ni, dia kata, takkanlah hari ni kahwin, besok ada anak. Kita perlu kurang-kurang 9 bulan. Kadang-kadang 10 bulan. Barulah boleh nak beranak. Okey, setuju. Dalam maknanya conservative way of life lah. Tapi Anwar dah jadi Perdana Menteri 9 bulan. Tak lama lagi, 10 bulan. Tapi Anwar tak ada masa nak beranak. Oleh kerana dia fokus benda lain, Anwar ni. Dia tak fokus nak ada anak. Dia tak fokus nak beranak. Dia fokus kepada menaja dan menguruskan pesta fitnah. Pasal tu Anwar tak ada masa nak buat anak. Nak buat anak macam mana? Tak pernah ada atas katil. Anwar ni berjalan ke sini, berjalan ke situ, terbang sini, terbang situ. Anwar ke hulu, ke hilir. Buat apa? Anwar mengadakan pesta fitnah. Bukan Anwar menguruskan negara. Anwar tidak takbir negara. Anwar tidak menguruskan ekonomi negara. Dia tak ada masa. Dah 9 bulan, masuk 10 bulan. He has no time to manage the country. He has no time to manage the economy of the country. Anwar's too busy. Dan Anwar too busy ni sebab mengadakan festival fitnah ataupun pesta fitnah.
So Anwar has been busy dan dia akan busy selama lagi beberapa bulan sampai tahun depan ni. Anwar tidak akan habis dia punya pesta fitnah. Bukan saja Anwar terbang sini, terbang situ, seluruh Malaysia dan seluruh dunia. Not only in Malaysia, even all over the world. Anwar juga di dalam parlimen, instead of maknanya membentang dia punya plan ekonomi, ya, instead of memberitahu parlimen dan rakyat apa rancangan dia, rancangan Anwar untuk nak mengkukuhkan ekonomi, to strengthen the economy, Anwar mengguna parlimen sebagai pentas untuk memfitnah. Dia memfitnah Muhyiddin Yassin, dia memfitnah Ustaz Abdul Hadi Awang, dia memfitnah Tok Guru dan ulama-ulama lain. Dan dia menghina serban dan baju jebah Tok Guru Abdul Hadi. Dia juga mengutuk Menteri Besar Kedah. Kata macam-macam, bukan saja masa ceramah, bukan saja masa dia buat jelajah seluruh Malaysia, tapi dalam parlimen. Dia kata Muhyiddin sakau, curi 600 bilion tau. Dalam seluruh Malaysia tak ada 600 bilion. Macam mana Muhyiddin boleh curi 600 bilion apabila tak ada pun 600 bilion di seluruh Malaysia sini? Dia kata Hadi ni korup, Hadi ni terlibat rasuah, Hadi ni penipu, pembohong. Walaupun Hadi pakai serban, pakai jebah macam Nabi, tapi Hadi ni penipu, pembohong dan memfitnah. Macam-macam benda hudo dia kata. Maknanya jangan kita lihat Abdul Hadi ni mengikut sunnah Nabi, memakai serban, jebah dan sebagainya. Itu bukan satu gambaran orang ulama. Sebab Nabi Hadi ni pembohong, penipu, pencuri. Ini di parlimen ni. Jadi bermaknanya Anwar ni bila ada masa nak mentadbir negara, bila ada masa nak mengurus ekonomi negara, hari ini rahsia sudah terdedah. GDP Malaysia ni tak sampai 3%. 2.9%, 2.9%, tak sampai 3%. Dan 5 bulan ni, 5-6 bulan ni, dalam Anwar ni sibuk dengan pesta fitnah dia, GDP duk turun, setiap bulan turun sampai hari ni. Inflasi pula naik 7-8-9%. Okey, ringkas cerita. Bermaknanya setiap RM1 kita terima, kita perlu belanja RM2. Kalau dululah dulu kita terima RM2,000 sebulan dah gaji misalnya. Hari ni pun kita masih terima RM2,000 sebulan gaji. Sama macam bulan lepas. Ini saya nak cerita mudah bagi orang yang bukan background ekonomi, orang yang bukan pakar ekonomi boleh faham. Dulu kita terima RM2,000 sebulan, hari ni pun kita terima RM2,000 sebulan gaji. Tapi barang yang dulu harga RM2,000 sebulan sudah naik RM4,000 sebulan. Oleh kerana inflasi 5-6 bulan ni dan GDP Malaysia, ekonomi Malaysia menurun. So ringkas cerita, kalau dululah kita terima RM2,000 sebulan, awal tahun lah kata, bulan Januari ni kita terima RM2,000 sebulan. Hari ni kita masih terima RM2,000 sebulan, 8 bulan kemudian. Tapi nilaian RM2,000 tu sudah merosot jadi hanya RM1,000. So bermaknanya, sekarang ni, setiap RM1 yang kita terima, nilai dia hanya 50 sen. So, dulu kita belanja RM1,000 beli makanan rumah. Hari ni, kita hanya ada RM500 untuk nak belanja. Macam mana kita nak beli barang keperluan rumah? Macam mana kita nak beli barang dapur? Tak cukup. Dulu kita ada RM1, hari ni kita hanya ada 50 sen. Tak cukup. Jadi, implikasi dia, walaupun nampak duit kita ni sama, yang kita terima lah, pendapatan kita, gaji kita terima sama. Yang sebenar bukan sama. Di England ni, dia orang dah adjust dah pendapatan dan gaji sebab dia tahu.
Nilaian 1 pound tahun lepas tidak lagi nilaian 1 pound tahun ini. 1 pound last year is not anymore worth 1 pound this year. So government adjust balik gaji supaya kita boleh cover inflasi. So kalau dululah kita belanja 1,000 pound, hari ini pun kita masih boleh belanja 1,000 pound. Oleh kerana 1,000 pound tu sudah dinaikkan taraf nilai. Tapi Malaysia tak ada. 5-6 tahun dulu sebelum COVID kita terima gaji kata 1,500, hari ni pun masih terima 1,500, tapi barang yang kita nak beli sudah bernilaian bukan 1,500, sudah bernilai 3,000. How to buy 3,000 bila duit masuk 1,500? This is the implication. Jadi kita punya GDP ni makin lama makin menurun, kita punya inflasi makin lama makin naik. So akhirnya RM1 nilaian dia 50 sen. So nampak macam tak ada beza, tapi yang sebenar kita ni bertambah miskin tiap-tiap hari. Negara pun bertambah miskin tiap-tiap hari, dan Perdana Menteri serta Menteri Kewangan, orang yang sama, tidak ada masa nak mentadbir negara, tidak ada masa nak mengurus ekonomi negara, sebab dia sibuk menjelajah Malaysia untuk travel seluruh dunia, terbang sini, terbang situ, ke sini, ke sana, ke hulu, ke hilir, untuk nak mengfitnah pemimpin-pemimpin pembangkang. Dan lagi dia fitnah, lagi turun ekonomi. Sebab dalam dia punya fitnah ni, dia banyak menakutkan rakyat. Jadi pelabur-pelabur asing ni duduk perhati ni. Mereka mendengar ni apa yang Anwar cakap. Anwar cakap ni pembangkang nak jatuhkan kerajaan. Politik Malaysia tidak stabil. Kalau kerajaan jatuh, ekonomi Malaysia akan hancur. Kalau Perikatan Nasional memerintah, mereka akan nyanyikan orang bukan Islam. Kalau Perikatan Nasional memerintah, semua rumah-rumah ibadat bukan Islam akan dimusnahkan, akan dirobohkan, akan dihancurkan. Malaysia akan jadi teruk lagi pada Afghanistan. Dan Perikatan Nasional ni teruk lagi pada Taliban. Taliban pun tak seteruk PAS. PAS lebih teruk lagi. Perikatan Nasional bahaya kepada rakyat. Bahaya kepada rakyat Melayu liberal, dan bahaya juga kepada, dan lebih bahaya in fact, kepada orang bukan Melayu, bukan Islam. So Malaysia ni is going to be worse. Worse than Afghanistan. Worse than, maknanya North Korea. So bila Anwar duduk cerita macam tu, fitnah-fitnah yang keluar dari mulut Anwar sebegitu, orang asing takut. Sebab bila you tengok 6 PRN baru ni, 6 pilihan raya negeri baru ni, apabila Perikatan dapat 50%, separuh dari undi popular, dan Pakatan Harapan dapat hanya 30% lebih sahaja undi popular. Tapi kalau bergabung dengan undi Barisan Nasional, barulah boleh kira separuh. Maknanya dua gabungan atau dua parti separuh, Perikatan seorang dapat separuh, dan Perikatan menang 60% dari kursi, dan Perikatan juga menang 80 lebih peratus dari undi Melayu. 80% undi Melayu dapat ke Perikatan, ya. Pelabur asing kata Malaysia ni habis. Malaysia ni hancur. Kalau sekira berlaku PRU 16, maknanya Barisan Pakatan finish. Perikatan akan ambil alih sebagai kerajaan, dan sekira Perikatan ambil alih sebagai kerajaan, Malaysia akan jadi teruk pada Afghanistan. Kerajaan Perikatan ni teruk lagi pada Taliban. Ini mesej, naratif yang diorang beri. So Anwar ni dengan pemimpin-pemimpin Barisan, pemimpin DAP, pemimpin UMNO, mereka menakutkan bukan saja rakyat Malaysia Melayu, dan lebih lagi rakyat Malaysia bukan Melayu, tapi mereka takutkan pelabur asing.
dengan all this negative narrative. Dan mereka tengok pilihan raya negeri baru ni, betul. Pakatan dan Barisan on the way out. Kalau berlaku PIU 16 finish, Pakatan Barisan hancur. So, pelabur asing pun lari. Lari kerana Anwar. Kerana Pakatan Harapan dan Barisan Nasional menakutkan pelabur asing with all this negative talk. So, this pesta fitnah ni yang dianjur dan dijalankan oleh Anwar bukan saja merosakkan ekonomi Malaysia, kerana Anwar tidak ada masa nak tadbir negara dan menguruskan ekonomi Malaysia. He's too busy to manage the country or to manage Malaysia's economy. Dia banyak kerja lain, kerja fitnah di dalam pesta fitnah. Tapi dia juga, he's driving away foreign investors. Maknanya Anwar ni menghalau pelabur asing keluar dari Malaysia dengan cakapan dia macam ni. So Anwar is actually dangerous tau. Bahaya untuk Malaysia. Very, very dangerous. Dia memberi gambaran negatif sangat-sangat kepada Islam. Mereka menakutkan orang Islam dan juga orang bukan Islam, bahawasanya Islam ni satu agama yang bahaya, dengan maknanya memberi gambaran parti Islam ataupun kerajaan Islam akan menzalimi bukan saja orang bukan Melayu, tapi orang Melayu liberal juga akan dizalimi. So Anwar is damaging the country. Anwar is hurting the country. So pesta fitnah Anwar ni has very, very negative implications, negative repercussions on Malaysia. Dan sekarang ni kita sudah nampak selepas Anwar sudah 8 bulan, 9 bulan memerintah, GDP Malaysia ni collapse, ekonomi Malaysia collapse, inflasi naik gila, naik tinggi gila. And sementara tu Anwar is acting like Emperor Nero, the mad emperor of Rome, who fiddled while Rome burnt. Assalamualaikum, salam sejahtera.